Ini soalan dia. Di mana sebenar kita? Sebenar kita tu di mana? Nah tu. Sekarang tambah lagi, bukan Islam betul dah, hadari lagi. Cuba kita bayang-bayang ke di mana sebenar kita hidup sekarang. Nah tu. Cuba fikir. Kita tentang baru-baru ni ada satu budak yang diinterview oleh kawan saya lah. Dia masuk penjara. Ustaz Dadah, dia interview, apa yang awak buat? Dia ni sekolah pondok, budak ni sekolah pondok, dan Ustaz Dadah dan kena tangkap, masuk penjara. Dia di interview lah, maknya hantar surat kepada Jawa Agama, budak ini setelah Kristian, anak dia. Maka pihak penjara pun interview lah dia masuk Kristian di Kuala Lumpur. Tiap-tiap hari Ahad dia pergi gereja, dapat RM100 kalau semayang sekali. Tak semayang dapat RM50. Oh, 100 lah semayang. Beratus-ratus orang Melayu di Kuala Lumpur, dia kata. Tu macam itulah dia hadari. Kemudian dia masuk black metal, dia kata. Yang harunya masuk black metal tu, dia sendiri cerita, dia diwajibkan berzina di atas Quran. Selepas dia makan darah kambing hitam dan zina atas Quran, 2 orang perempuan, 1 orang lelaki, 3 orang dua orang lelaki, 3 perempuan. Begitulah lebih kurang di atas Quran. Kemudian dah habis selesai, dikencingkan Quran itu. Ini dia black metal. Macam ini persoalan. Akibat daripada kebebasan mutlak dalam negara kita yang tercinta. Ambil kita balik. Ini dia. Jadi orang-orang Arab tadi ni ngajak Nabi bertukar-tukar agama. Kita pun pagi lain, petang lain, Ahad lain, Sabtu lain. Kalau berbiasa tengah pejabat, hari Jumaat orang perempuan pakai baju kurung, hari Sabtu pakai skirt. Kan tukar, tak baik setahun, seminggu. Pasal anggapan orang bahawa Islam itu hanya ibadat. Sedangkan Islam itu cara hidup. Islam itu cara hidup. Maknanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hidupnya itu beribadat. Makna hidup, cara hidup dia semua itu ibadat. Mati, makan, tidur, berjalan, semua itu ibadat. Maknanya berpakaian pun ibadat, ekonomi dia ibadat, politik dia ibadat, semua ibadat. Jadi di mana sebenarnya kita adat dah tak ikut lah. Adat kita Hindu, semayang itu Islam, semayang okey, haji ikut Islam betul. Orang kita pergi haji takut dia. Itu sebabnya daripada Mekah telefon saya, boleh tak saya melontar jumrah hari kedua ni selepas subuh, selepas terbit matahari, sebelum gelincir matahari. Takut tak sah. Pasal orang-orang dulu kata mesti selepas gelincir matahari baru masuk waktu melontar. Takut sungguh waktu. Hal kahwin pun imam kami takut tak sah. Akad betul-betul, saksi kadang-kadang dah betul pun saksi suruh ulang balik, takut tak sah. Dah sah dah, saksi macam mana? Ulang. Hebat. Pasal takut tak sah, biar ulang tak apa. Dalam bab nikah kahwin, jual beli, semayang pun bukan menjaga, takbir Allah. Selagi tak masuk niat, lagi tu dia 10 kali atas dia. Dah pegang dah, turun balik, takut tak sah. Hebat ke orang Melayu. Puasa pun mazhab Syafi'i kata kalau gosok gigi lepas ganti mata makruh, tak ada gosok. Kalau ada mazhab kata boleh, tak. Syafi'i fanatik dia Syafi'i. Hebat. Itu kelebihan orang Melayu. Dalam bab itulah, umrah dia takut kalau tak sah, haji takut, puasa takut, zakat fitrah tu orang main angkat. Inilah beras, inilah
duit ganti beras untuk diri saya, zakat saya, dan padahal tak payah angkat-angkat pun, bagi niat sah dah. Angkat-angkat buat apa? Pening tu yang ambil tu. Bagi angkat doa lagi, bagi angkat doa lagi. Takut tak sah, terah niat sah dah, aku terah sah, tak payah aku ini. Pasal apa? Pasal kita ni mazhab awam la al-awam la madhhab lahum. Orang awam tak ada mazhab. Pakai duit, tukar duit tu kan mazhab Syafi'i, mazhab lain sah pakai duit, sah. Tak payahlah inilah kesian ambil, penat ambil tu, dah haus tangan dia. Inilah duit ganti beras sebagai fitrah untuk diri saya, anak saya, kan? Tak payah, tak apa. Pasal kita orang awam mana ada mazhab. Kebetulan kita mak bapak kita baca Syafi'i, kita ikutlah Syafi'i. Tukar mazhab lain pun tak apa, tak ada masalah. Islam kan mudah aja. Jangan talfik sudah, tukar-tukar mazhab tak boleh lah. Makna dalam ibadat satu dalam bab wuduk, kalau wuduk tu Syafi'i, batal mesti Syafi'i. Itu saja. Tak boleh wuduk tu tadi Imam Syafi'i, kan? Sentuh perempuan, tukar Hanafi. Tak boleh. Ni dia panggil talfiq. Talfiq tak sah. Begitu nak ceritanya, jaga sungguh dalam beribadat. Baguslah, bukan tak bagus, semua bagus. Setengah-setengah orang pula tanya, ini apa namanya, hadis ni daif ke? Sahih ke? Mengaji ilmu hadis pun tidak nak tanya sahih dan hadis. Tak, hadis dan daif, awak tahu ke mana daif? Saya pun tak tahu. Makna daif tu apa? Makna sahih tu apa? Bukan sahih tu sah, daif tak sah. Sahih tu makna ma rawahu adlun dhabitun thiqah. Baru makna hadis sahih. Yang kita tanya ini hadis sahih ke? Saya kena risau kalau tanya saya sahih ni. Tadi orang telefon saya, Ustaz, sahih ke hadis tu? Tadi ada soalan tadi telefon. Dia kata apa hukumnya kita jual emas beransur? Beli emas dengan beransur sah tu. Pasal apa? Ada ustaz tak sah. Pasal apa? Pasal emas. Hadis ni al-dhahab bid-dhahab wal fiddah bil-fiddah. Maksudnya fa in ikhtalafat al-ajnas fa bi'u ma syi'tum. Kalau lain-lain jenis emas dan beras, boleh kita jual ikut sekati kita. Tak tunai pun tak apa. Emas dengan emas mesti tunai. Itu saja. Emas dengan duit bukan emas. Itu. Tanya saya, Ustaz, hadis sahih ke? Itu yang amat saya marah tu. Saya dah awak kerti pada saya tu. Saya betul tak tahu saya. Tanya buat apa? Sahih itu maknanya ada mengaji masalah hadis. Dia hadis sahih ada, hadis hasan ada, hadis maudhu ada, hadis mauquf ada, hadis mutawatir ada, hadis masyhur ada, hadis mu'an ada, hadis ahad ada, hadis wahid ada, hadis gharib ada. Itu dia dua tu tahu je. Jangan tanya, diam-diam sudahlah. Tahu dua tu, sahih ke dhaif. Tu. Pasal kita belajar pun ilmu hadis tu. Dhabit tu mana apa, siqah tu mana apa. Perkara itu. Jadi maknanya sekarang ni tentang kita balik. Surah ini merupakan surah cabaran kepada orang-orang Quraisy yang minta berdamai. Nabi tak jawab. Apa-apa hal pun Nabi tak jawab. Ayat Quran turun baru Nabi jawab. Itu dia. Tengok orang ulama dulu pun begitu. Imam Syafi'i pun begitu. Imam Syafi'i ni kalau orang tanya soalan, dia tak jawab. Satu hari dia naik unta, ada orang tanya, tuan, kaki unta tuan ni berapa? Kan tak ada kerja tu. Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i. Dia turun. Dikira kaki unta. 1, 2, 3, 4. 4 dia kata. Kenapa tuan turun? Kenapa tuan jerat? Kaki unta bukan 4. Iyalah, waktu saya naik tadi, saya bimbang, dia hilang satu. Mana tahu? Makna ceritanya berhati-hati Imam Syafi'i menjawab satu soalan. Walaupun itu bukan hukum, itu benda. Kita pun kalau tengah naik tokar, berhenti dia. Tuan, Assalamualaikum, saya apa? Turun je, tengok. Itu cara dia. Tadi ada orang tanya, semalam orang tanya saya. Dia kata, doktor kata anak awak ni tak ada tempurung kepala. Nanti
Kalau kita biar